kita sekali lagi bersama di dalam program Bicara Ikon bersama DPIM, Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Dan hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Encik Razak Shahbuddin. Encik Razak Shahbuddin iaitu Naib Presiden DPIM. Bukan sebahagian daripada program MEB, Executive Master in Entrepreneurship and Business Innovation, di mana merupakan satu program kerjasama di antara UNIZA, rakan strategik yang kita buat bersama DPIM bagi memberi satu added value kepada usahawan ataupun para pelajar yang mengambil program ini. Ditawarkan di UNIZA sejak bulan Julai 2020 dan setakat ini kita dah ada sampai 20 orang program yang sedang mengikuti, dan bulan ni ada lagi tambahan dalam 5 orang menjadikan 25 orang pelajar setakat ini dalam tempoh setahun lah. Satu program yang pencapaian yang agak merangsangkan bersama UNIZA dan DPIM. Okey. So sebelum kita bermula, kita masih lagi ada sahabat-sahabat kita yang masih on the way lah, walaupun secara online on the way juga. On the way. Elok kiranya saya introduce sikit lah tentang panel kita hari ini, Encik Razak Shahbuddin, iaitu Naib Presiden DPIM. Saya tengok background Encik Shahbuddin ni, dia bermula sebagai pensyarah juga, Encik Shahbuddin. Encik Razak. Ya, betul. Pensyarah UM dalam bidang asalnya dalam bidang pembandaran, perancang bandar. Kemudian memilih haluan sendirilah membuka perniagaan, dan sekarang ni menjadi ketua eksekutif ponding utama untuk Global Resources. Dan menjadi pelbagai, saya tengok ni nak cerita pun dia punya diverse, banyak pengalaman Cik Razak ni, dari segi pengurusan kewangan, dari segi unit trust, lepas tu segi ponding motivasi. So mungkin Cik Razak akan lebih explain depan ni dari segi pengalaman Cik Razak sendiri. Tapi mungkin saya nak tekankan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu pengurusan kewangan peribadi untuk usahawan. Merupakan satu topik yang sangat penting, di mana topik ini tidak diajar di universiti. Tidak diajar di universiti. Ini saya pun mengalami proses yang sama dulu. Biasanya orang dah tahu masalah isu tentang pengurusan kewangan ni bila dah terperangkap. Terperangkap dengan hutang, banyak isu-isu kewangan peribadi ni menyebabkan baru dia terfikir, benda ni tak diajar di sekolah, tak ajar di universiti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bertanya lah ni pada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang tengah buat master ataupun kawan-kawan di PIM. Kenapa agak-agaknya penting? Why every entrepreneur should prepare for their personal finance? Agak-agak apa jawapan tuan-tuan? Why? Kenapa ia penting? Okey, tuan. Sebab kita tak tahu apa in future yang akan berlaku. So that's why kita kena standby lah, whatever kita punya plan. Betul. Cik Hafizul master juga. Assalamualaikum. Encik Razak, good to be with you. Just to share, I juga ada attach dengan principal. I one of the consultant lah. Jadi memang topik tentang cash flow ataupun management in terms of business in terms of what you call personal ataupun business ni memang sekarang ni hangat lah. Ada yang entrepreneur yang sedar, ada individu yang sedar, ada yang tak sedar lah. Tapi dua benda. Cik Razak, actually sebenarnya ni penting supaya kita dapat memastikan kita dapat strukturkan budget yang betul, and then kita tak mix up all kita punya financial plan dalam company, dan mengelak daripada kita merompak duit company kita sendiri. Assalamualaikum semua. Supaya kita ni tak jadi muflis masa dah meningkat umur nanti kan, supaya kita tidak menyusahkan orang lain. Sebabnya kita sekarang ni maklumlah manusia kan, we are so excited about what is happening now. So sometimes we are so engrossed about buying things without thinking. Sometimes kita dah beli, dah banyak di rumah, tapi masih ada naluri membeli, purchasing power tu memang sentiasa ada. Jadi kita memang haruslah menjaga kewangan kita dengan sebaik-baiknya lah. Yang kedua,
saya nak minta kalau kita Tuan Azhar boleh share hari ni, takut tak tahulah Dr. Pro bagi masa ke tak bagi masa kan. Usahawan kita, saya daripada micro business, Tuan Razak, ramai penjaja peniaga kecil dengan saya kan. Dia apa kita nak kata kan, kawan-kawan dah share tadi, Datin pun dah share kan, merompak duit sendiri apa semua tu. Tak tahulah sama ada kita nak balik basic kepada apa, kepada asas bookkeeping ke. Dia tak tahu poket dia, poket company pun poket company. Itu yang terjadi kepada saya punya members lah, Tuan Razak. Saya daripada Persatuan Penjaja Peniaga Kecil kan. Memang itu yang agak dia tahu konsep tu, pengurusan kewangan apa semua dia dah tahu, tapi nak apply tu, Tuan Razak. Mungkin kalau dalam 1 jam ni kita boleh dapat ilmu sikit yang tu lah. Itu memang susah lah bagi kawan-kawan saya di micro business. Ada kandungan yang saya rasa boleh saya kongsikan dalam masa yang singkat ini. Saya cuba untuk habiskan dalam 1 minit lagi ni. Tentang inilah ya, tentang bagaimana kita nak bersedia, perancangan kewangan, pengurusan kewangan diri itu, dan bagaimana at the end of the day kita dapat tinggalkan bisnes itu dengan tenang. Baik, kita mula. Apa yang saya perlukan daripada tuan-tuan dan puan-puan ialah untuk mulai daripada sekarang ini membezakan antara pengurusan kewangan bisnes dengan pengurusan kewangan pribadi. Boleh? Menjadi usahawan bijak, bisnes terpaksa tutup, contohnya bisnes terpaksa menghadapi COVID, contohnya bisnes apa sahaja berlaku kepada bisnes, tetapi keuangan peribadi kita cantik. Ini maksud dia. Dan yang ketiga, bagaimana jadi bijak ni, saya nak cerita ialah tentang macam mana kita boleh manfaatkan banyak instrumen yang ada di dalam pasaran. Di luar sana banyak instrumen yang sebenarnya memihak kepada kita sebagai seorang usahawan. Baik, kita tengok risiko dan cabaran. Ini biasa. Ini risiko dan cabaran biasa yang tuan-tuan hadapi, yang saya hadapi dan kawan-kawan kita di luar sana hadapi. Yang pertama, risiko kita ialah inflasi, tuan-tuan. Setuju kan? Jadi 2021, 2031, RM50 mungkin hanya untuk satu barang sahaja. Bukan lagi penuh troli. Ini inflasi yang kita kena hadapi. Sebagai usahawan, kita sedar awal-awal, kita kena prepare. Okay? Yang kedua, peningkatan belanja dan gaya hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk beli benda baru. Dulu kereta kecil, kita dah mula berfikir untuk beli kereta besar. Itu satu. Yang kedua, dulu satu kereta, kita telah mula berfikir untuk beli 2 kereta, 3 kereta. Ini keperluan gaya hidup. Anak-anak membesar, anak-anak perlukan daripada jalan kaki, basikal, motosikal, kereta dan sebagainya. Daripada susu anak dan diapers, anak ini membesar kepada dia nak benda-benda lain. So peningkatan perbelanjaan mengikut gaya hidup yang meningkat setiap tahun. Ini bukan bisnes, ini personal. Jadi kita kena sedar ini cabaran dan risiko. Bersedia. Yang ketiga, penurunan ekonomi. Alhamdulillah pada usia kita ni ya, saya, Tuan tadi, Tuan Hadi, Dr. Fakrul dan sebagainya, Datin, saya rasa kita dah melalui beberapa zaman krisis ataupun tahun-tahun krisis ekonomi. 1998 contohnya. Sebelum itu 1987, Black Monday. Kemudian 1998, krisis kewangan, krisis mata wang dunia. Kemudian 2008 ya. Kemudian 2013 ada sikit, kemudian sekarang ini 2020 ada krisis-krisis menyebabkan penurunan ekonomi dulu. Kalau dalam saham dalam bursa saham ni, saya juga seorang pelabur bursa. Kita dengar terbatuk saja Presiden Amerika, maka Dow Jones akan turun, LCI juga akan turun. Macam tu. Jadi kita kena bersedia. Krisis-krisis ekonomi ini berlaku beberapa tahun sekali, tetapi ia pasti berlaku. Jadi ini risiko dan cabaran yang secara peribadi yang kita kena suap makan untuk diri kita, keluarga kita ni memang kena bersedia. Dan turun naik turun naik pendapatan. Usahawan tak ada pendapatan tetap. Ya, kita mana ada pendapatan tetap, tuan-tuan kan? Jadi pendapatan kita ni turun naik. Kadang-kadang kita tak ada pendapatan langsung. Bagi orang yang baru bermula bisnes, yang belum ada kukuh dan perniagaan, dia langsung tak ada pendapatan kadang-kadang. Tapi untunglah bagi orang yang ada ilmu, dah bersedia, maka pendapatan dia walaupun turun, tapi turun tak banyak.
dalam krisis COVID sekarang ni, saya dengar ada kawan-kawan yang pendapatannya turun 60%, turun 80% ada. Kesian. Tambah pula yang mikro, ada kemungkinan zero income, ada kemungkinan. Jadi kita tengok dekat atas tu ada sikit data yang saya letak, yang bulat tu 66, 34, itu Amerika tuan-tuan. Di Amerika 66% rakyat Amerika mempunyai stability dalam income. Manakala 34% lagi tidak stable, fluctuate ataupun volatile income, turun naik pendapatan. Kita di Malaysia yang banyak risiko, tapi di risiko yang terakhir ialah di mana usahawan-usahawan kita ni tidak mempunyai emergency fund ataupun sinking fund. Susah nak jumpa orang yang mempunyai terutama SME yang ada dana kecemasan. Jadi bila berlaku sesuatu, dia terpaksa lupus aset perniagaan untuk cover kecemasan peribadi. Ini yang berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita usahawan adalah manusia biasa. Malah kita ni mempunyai risiko yang lebih tinggi dari sudut psikologi dan keuangannya. Usahawan ni, Dr. Fakrul, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ini yang kalau kita boleh lihat, agak-agak apa akan berlaku dalam garis masa kehidupan kita dari sekarang ke masa depan. Agak-agak. Tak nak tengok yang belakang kita dah tahu dah. Sekarang ini antara kelengkapan asas yang kita perlu ada dalam kehidupan semakin bertambah, semakin banyak. Dulu simple life. Ada rumah, ada makanan, ada sikit-sikit perabot, cukup. Hari ini tak cukup. 10-35 akan berlaku lagi. Kita akan mengeluarkan duit keperluan kesihatan, rawatan, healthcare, dan bukan kita akan keluarkan duit untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Ada kemungkinan, saya rasa pasti, sebab saya dah lalui, bahawa kita kena keluarkan duit juga untuk ibu bapa. Berlaku dalam hidup kita, siapa yang dah lalui dia akan faham. Dan 20 tahun akan datang, kita juga nak ada satu keselesaan, kita nak bercuti daripada hasil bisnes kita nak bekerja amal, kita nak menyumbang. Takkan nak tengok Ustaz Edit Liu aja yang menyumbang, kan? Kita juga mesti ada keinginan untuk menyumbang hasil daripada kerja kuat. Alright. Jadi walaupun ianya berbeza-beza, ini contoh saja. Dia akan berbeza-beza mengikut individu. Ada individu tak lalui, mungkin dia dah tak ada ibu bapa. Mungkin dah tak ada, dia tak lalui lah untuk tanggung ibu bapa. Mungkin dia tak ada anak, dia tak lalui lah. Tapi dia akan lalui cabaran-cabaran atau garis masa yang lain untuk dibiayai. Okey? So far okey? Komen okey sikit. Kalau okey, kalau tak okey. Encik Razak. Ya. Okey, terus tuan. Okey. Kita ada instrumen yang banyak dekat luar sana. Kita ada instrumen untuk buat bajet, kita ada instrumen. How to buat bajet, macam mana nak buat budgeting, kita ada. Kita ada protection instrument, kita ada emergency instrument, emergency fund instrument, kita ada debt reduction instrument, kita ada investment instrument, kita ada distribution instrument. Ada banyak kat luar. Ada banyak. Yang halal, yang professional, atau yang biasa-biasa pun ada banyak. Jadi kita kena manfaatkan instrumen-instrumen. Instrumen-instrumen ini menyediakan kita kepada pengurusan bajet dan belanjawan bulanan, tabungan dan simpanan. Yang ni protection. Macam mana nak protect sebahagian daripada pendapatan kita? Kita gunakan instrumen-instrumen tabungan dan simpanan. Bagaimana nak menabung? Kita ada instrumen pengurusan pelaburan yang profesional. Kita ada banyak professional investment vehicle dekat Malaysia ni yang tak perlu kita terlalu pandai, tetapi kita boleh menabung. Antara di unit trust, kita juga banyak ada instrumen-instrumen mengagihkan kekayaan, hibahnya, wasiatnya, ini dan sebagainya. Yang ini juga adalah instrumen-instrumen yang boleh membantu secara keseluruhan dalam pengurusan keuangan peribadi kita. Kita masuk kepada perancangan keuangan itu. Dr. Fakrul, tuan-tuan dan puan-puan, disebut merancang keuangan. Dulu saya merancang bandar.
Merancang bandar ni fizikal. Ada sekeping tanah, apa nak jadi atas tanah tu. Itu merancang bandar. Diri kita ni adalah tanah. So macam mana nak rancang diri kita? Macam mana nak rancang dalam aspek kewangan peribadi kita? Okay? Prinsip asas perancang kewangan ni ada 3 je tuan-tuan dan puan. Yang satu ialah bagaimana kita nak lindung kekayaan. Dia panggil wealth protection. How to protect our wealth. Bagaimana melindungi kekayaan. Sebab kekayaan ni tuan-tuan dan puan bukan sahaja kita nak lindung wang gaji. Bukan tetapi kita nak protect juga harta, benda yang kita ada. Rumah, kereta. Kesihatan kita kena protect. Nyawa kita kena protect. Aset-aset kita kena protect. Setuju kan? Melindungi harta, melindungi nyawa, melindungi agama tu termasuk dalam tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Jadi kita kena lindung. Jadi bagaimana nak lindung? Atas sebelah kanan tu saya letakkan contoh-contoh instrumen ataupun instrumen popular. Amount dia tak susut. Ini tempat untuk protect bagi kita ada. Nanti kalau ada accumulate our wealth. Ada sikit kekayaan ni. Ada sikit dah. Bulan-bulan adalah. Berapa kekayaan? Saya ada sikit kekayaan. Iaitu 5,000 sebulan kekayaan saya. Macam mana saya nak accumulate? 5,000 menjadi 10,000. 10,000 menjadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80, 80 160 dan seterusnya. Dan kalau saya ada harta sebuah rumah, saya ada harta emas, saya ada harta perak, ada gangsa, ada itu dan ini, bagaimana harta ini boleh dikembangkan. Kalau saya ada kesihatan yang baik, bagaimana saya nak tambah sihat. Itu juga wealth accumulation. Dan kalau saya ada aset hartanah, aset rumah dan sebagainya, bagaimana dari sebuah rumah saya nak kembangkan kepada 10 buah rumah. Ini dipanggil wealth accumulation. Dan yang ketiga ialah wealth distribution. Dan sampai masanya tuan-tuan dan puan, harta ni kita tak boleh bawa ke dalam kubur kan. Harta ni tak boleh bawa mati. Tetapi harta ini boleh memberikan pahala untuk kita mati. Untuk kehidupan di sana, wealth distribution is very important. Kerana wealth distribution inilah yang disebut sebagai antara 3 yang akan kita bawa mati. Iaitu sedekah ataupun amal jariah itu. Doa anak-anak yang soleh. Ada sebahagiannya ini. Bagaimana yang kita ilmu yang bermanfaat 3 ni kan. Ni kita sharing ilmu ni, insyaAllah. Inilah kot pahala untuk saya kan. Bahagian saya ataupun tuan sambung-sambung, dia akan jadi aset kita untuk kehidupan masa hadapan. Tetapi semasa kita hidup ni, apa yang kita nak buat? Kita distribute. Ada kekayaan, distribute. Berapa kekayaan saya? Saya hanya ada 10,000 kekayaan sebulan. Distribute. Kena agihkan. Agih kat mana? Pilih yang paling kecil lah. Saya tak masukkan dekat situ zakat. Minta maaf, boleh masukkan. Instrumen untuk mengagihkan kekayaan ialah zakat. Itu wajib. Selepas zakat baru fikir yang lain. Okey. Mari kita buat analisis sikit tahap kesihatan kewangan kita. Kita nak tahu ini bermula ya. Macam mana nak merancang kewangan? Yang pertama sekali, cek sihat tak sihat dulu. Nak merancang, nak buat, kita dibagi sekeping tanah, okay? Contoh saya perancang bandar tadi, dibagi sekeping tanah, kita kena tahu dekat mana payung, dekat mana bukit, dekat mana boleh bina bangunan tinggi, dekat mana tak boleh, dekat mana tanahnya jerlus, dekat mana tanahnya akan mendap. Semua itu kita kena buat analisis. Samalah dengan kewangan peribadi kita kena tengok sihat tak sihat. Tengok bagaimana tahap kesihatan kita. Dan barulah kita merancang. Apa nak rancang yang pertama? Yang pertama sekali kena rancang ialah perbelanjaan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan kita sebagai usahawan ni, belanja kena rancang. Buat satu Excel ataupun apps tadi, kita rancanglah perbelanjaan kita setiap bulan. Dalam perbelanjaan tu, bahagi-bahagikan kepada komponen-komponen ni. Lebih kurang macam ni. Ni tak semestinya statik. Dia dynamic. Tuan-tuan boleh ubah. Tetapi saya lebih suka kepada 6 jenis ataupun 6 sektor ke 6 komponen ke perbelanjaan bulanan. Beberapa tahun yang dulu saya telah meletakkan prioriti simpan lindung labur sebagai prioriti nombor 1 saya. Dapat aja duit,
make sure saya simpan dulu. Saya masukkan dalam tabung modal untuk invest. Keyword dia ialah save to invest. Minta tuan-tuan dan perempuan tolong type dekat chatbot tu, save kuning tu adalah priority saya. Nafkah dan keperluan, simpan lindung labur, hutang dan liability adalah prioriti dalam mengurus perbelanjaan saya. Okay? Mengurus hutang adalah termasuk dalam urus perbelanjaan. Okay? Kemudian yang bawah ni adalah second priority saya, iaitu utility dan perkhidmatan, zakat, cukai dan sumbangan. Saya ni kita reserve sajalah zakat, cukai. Tak semestinya setiap bulan kita reserve untuk cukai. Tapi kalau boleh kita reservekan siap-siap, lagi bagus. Dan yang terakhir sekali, hobi projek. Dr. Fakrul, tuan-tuan dan perempuan, bila kita dah start nak merancang untuk kewangan kita, common berlaku dalam dunia hari ini, salah faham masyarakat kita terhadap 3 perkara: simpanan, takaful dan pelaburan. Ramai orang meletakkannya sama. Salah faham. Ini kita yang hari ini yang datang ke kelas ini atau mendengar sharing saya ini, kita betulkan. Simpanan, takaful dan pelaburan tu nampak macam sama tetapi sebenarnya tak sama. Ianya berbeza. So ini kita kena faham awal. Sebab ini adalah instrumen yang popular. Ramai orang dekat luar sana dan kita juga usahawan ini akan ceburi. Jadi kita kena differentiate betul-betul, kena pasti betul ini simpanan. Sebenarnya bank negara dah buat dah yang namanya simpanan, yang namanya tabung, yang itu adalah memang protection, memang simpanan. That's why KWSP, kumpulan wang simpanan. KWSP adalah simpanan, bukan pelaburan. Okay? Apa lagi? Tabung haji. Tabung itu simpanan, bukan pelaburan. Jadi kena baca balik Akta Tabung Haji dan Akta KWSP 1993, maka kita dapat sebenarnya apa yang dijanjikan oleh Tabung Haji, apa yang dijanjikan oleh kita perlu menanam benih yang betul untuk mendapat hasil pokok dan buah yang betul. Letak duit tempat yang betul, akan dapatlah hasilnya. Letak dekat pokok simpan, akan jadi buah simpan. Letak dekat pokok takaful, akan jadi buah takaful. Letak dekat pokok pelaburan, benih pelaburan, hasilnya ialah keuntungan pelaburan. So kita kena kira pulangan setiap satunya berbeza-beza mengikut risiko dan pulangan. Fahami karakter dia ada karakter dia, dan pilihlah strategi. Setiap satu instrumen ni ada strategi mengurus kewangan diri ni. Okey, apa yang keutamaan kita, apa yang kita perlu beri perhatian, apa ilmu kemahiran yang kita perlukan dan macam mana cara dia. Alright, tuan-tuan, mari kita tengok ni. Interesting. Okey. Apa keutamaan? Keutamaan saya, macam saya sebut tadi, mungkin berbeza dengan tuan-tuan. Tak sama. Keutamaan individu ni berbeza-beza mengikut nilai ataupun dia panggil self-esteem. Self-esteem masing-masing. Mengikut gaya hidup masing-masing dan mengikut matlamat hidup masing-masing. Tak sama. Cuma dekat dalam jadual ini, saya bagikan contoh. Keutamaan dalam mengurus kewangan peribadi kita. Andai kata kita ada satu amount pendapatan daripada hasil perniagaan kita ataupun dari perniagaan kita atau dari bayaran orang kepada kita, macam mana kita nak letak keutamaan. Ini contoh, ini cadangan makanan, hutang peribadi, hutang sama ada sewa ataupun loan rumah, loan kereta, sosial untuk anak-anak, keluarga, bercela, bercuti, beli barang peribadi dan sebagainya. Ini biasanya kita letakkan sebagai keutamaan nombor 1 dalam kita menguruskan kewangan kita. Biasanya lah, ramai orang biasanya ni ada nombor 1. Keutamaan kedua yang biasanya adalah orang nak simpan duit. Daripada amount yang dia dapat tadi, dia nak simpan. Nombor 2 terbesar biasanya adalah orang nak simpan duit. Dia simpan kat mana? Dia ada akaun biasa dia lah. Akaun biasa kat bank-bank dia buka. Ada satu, biasa satu. 2, 3 tu luar biasa dah. Tapi ada. Dia ada 2, 3. Dia ada purpose tertentu. Dia buka akaun dekat contoh bank A. Ini duit nak simpan apa? Dia buka kat bank B. Atau dalam bank A ni dia ada 2, 3 akaun biasa yang dia buat untuk simpanan. Ini yang dikatakan berbeza-beza
gaya hidup dan material sebenarnya orang buat. Kita pun cadangkan buat. Baik, ada keutamaan lain lagi, iaitu perlindungan pelaburan dan agihan. Macam mana? Terpulang. Ada orang menilai melindung diri itu sangat penting, maka dia akan besarkan amount kepada perlindungan juga dengan pelaburan. Ada orang meletakkan pentingnya juga adalah baik bagi seorang usahawan meningkatkan status diri kepada seorang yang bijak urus wang. Selain kita bijak urus perniagaan kita, kita juga adalah orang yang bijak dalam mengurus wang sendiri. Kerana bisnes dan peribadi, kebijaksanaan usahawan itu bukan sahaja terhadap bisnes. Ini saya dah sebut kali yang ketiga. Kebijaksanaan kita bukan sahaja terletak kepada bagusnya kita menguruskan bisnes, tetapi ia nyata juga sebenarnya bagus kita menguruskan diri kita. Kita bagus mengurus kewangan peribadi kita, insya-Allah kita bagus dalam mengurus bisnes, bagus dalam personal karakter. So, sama dengan kewangan ini menyebabkan psikologi, keinginan, minda, hati, nafsu dan sebagainya. Ia psikologi. Jadi bagusnya kita menguruskan kewangan peribadi menandakan akan lebih bagusnya kita menguruskan kewangan bisnes. Okey. Instrumen. Ilmu tentang instrumen tuan-tuan kena cari, kena gali. Semakin hebat usahawan itu menguasai ilmu-ilmu instrumen ini. Sebab dalam sesi ini tak sempat saya nak cerita setiap satu instrumen tu, tetapi tuan-tuan kena gali, kena cari instrumen-instrumen ini, apa karakter dia, apa lebih dia, apa bagus dia, apa matlamat dan sebagainya. Dan strategi juga, tuan-tuan kena duduk mencari strategi yang paling bagus dalam setiap instrumen. Pelaburan, ada pelbagai pelaburan. Ini strateginya lain. Dan dalam satu-satu pelaburan tu ada banyak juga strategi. Tidak ada satu strategi yang paling betul pada satu masa. Tak ada. Tak ada satu strategi yang paling betul, paling untung dalam satu-satu masa. Berbeza-beza masa, berbeza-beza strategi. Yang paling penting tuan-tuan dan puan ialah sikap kita. Akhirnya pembangunan sikap kita sebagai seorang yang berdisiplin lah yang memberikan kesan paling positif dalam kehidupan kebahagiaan kita menguruskan kewangan. Cara dia tuan-tuan dan puan letakkan matlamat, susun matlamat kewangan peribadi masing-masing tentang why. Kenapa, berapa banyak nak simpan, berapa banyak nak kumpul modal buat pelaburan, apa jenis-jenis apa yang perlukan, berapa aset dan aset NAV ataupun net asset value yang terkumpul kita perlukan, berapa jumlah tunai terkumpul yang kita nak ada sepanjang persaraan nanti. Ini antara matlamat pengurusan peribadi yang biasalah orang buat. Bersara dengan tenang. Bila nak mula? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh mula dah sekarang. Macam mana nak mula? Pilihlah instrumen-instrumen persaraan yang sah dan halal. Ada banyak kat Malaysia ni yang diluluskan oleh Stranger Security Malaysia. Boleh pilih. Yang pertama cadangan saya install investment yang dibuat oleh Stranger Security. Dekat situ ada panduan untuk bersara. Anda mempunyai niat untuk bersara awal, bersara selesa, bersara kaya, senang, buat turun aplikasi ni, rancang persaraan awal. Okay? Labur di tempat yang anda faham, tuan-tuan. Tempat yang anda faham. Dah belajar, tempat yang anda faham tu labur dulu. Yang belum faham nanti dulu. Belajar lagi, nanti dah faham, baru labur. Supaya tak salah langkah. Okay. Mulakan seawal mungkin, kerana pelaburan tu perlu masa yang secukupnya. Setiap pelaburan ada masa-masa yang diperlukan. Dan diversify pelaburan. Serakkan pelaburan. Jangan letak telur dalam satu raga atau satu bakul. Nanti kalau jatuh semua. Jadi kita ada pelbagai dalam portfolio pelaburan kita ada asset allocation. Kita letakkan aset-aset pelbagai, ada di bond, ada di sukuk, ada di moderate investment instrument, ada di aggressive instrument dan sebagainya. Ada di yang high risk, high return, ada low risk, low return, medium risk, medium return. Kita serakkan supaya kita tidak jatuh sekali atau naik sekali. Kita ada banyak-banyak pelbagai dalam portfolio. Dan tetapkan sasaran, masa dan amount yang kita perlukan. Bila nak bersara, berapa amount nak. Okay? Nanti saya beri contoh. Ini contoh. Contoh macam mana nak letak target dan sedar berapa kita perlukan bila kita nak bersara. Ini contoh saya buat sekiranya bersara umur 55. Ya, bagi usahawan nak bersara 55. Tapi usahawan ni dia boleh lagi. Dia masih boleh terus
jalankan perniagaan umur 60 cukup, tetapi bukan lagi nak mengejar sale, bukan dah. Dia nak relax tengok perniagaan ni. Okey. So perbelanjaan ini real ya. Pada umur 25, keperluan perbelanjaan kita lebih kurang 25,000 je tahun. Ini kebanyakan contoh Bagi umur, bila dah naik umur 35, keperluan perbelanjaan kita semakin naik. Ada kemungkinan, ini minimum bagi B40 dengan bawah M40 dia dah mula perlukan 40,000 setahun untuk hidup. Perbelanjaan minimum dia. Umur 50 atau 45, perbelanjaan meningkat kepada 55,000 setahun. Dan umur 55, perbelanjaan sara hidup minimum akan meningkat menjadi 75,000 setahun. Okey, ini kena kesan inflasi tuan-tuan. Inflasi yang menyebabkan ini, satu. Yang kedua, sebab keperluan dan gaya hidup bertambah. Makin tua makin bertambah. Ada benda nak diperlukan beli dan sebagainya. Selain daripada mula tu baru kira-kira beli kereta, beli rumah, kemudian perubatan, kemudian sosial, itu ini dan sebagainya. Baik. Andai kata tuan-tuan nak bersara pada umur 55, tempoh persaraan bagi orang Malaysia lah macam kita ni, kita letakkan sekarang ni expiry date dia. Kita ni ada kemungkinan lah rata-rata orang Malaysia ni akan meninggal dunia pada umur 70 kalau ikut data Kementerian Kesihatan tinggi lagi. Jadi andai kata kalau nak bersara umur 55, makna kita ada tempoh 25 tahun hidup sebagai seorang pesara, tak buat apa-apa, mana tak ada income yang kita aggressively cari. Jadi berapakah dana yang kita perlukan untuk survive dalam tempoh 25 tahun? Kalau kita ambil umur 55 nanti perlukan RM75,000 jadikan untuk tempoh 25 tahun persaraan kita perlukan lebih kurang RM2.1 juta untuk bersara. Fikir nak start merancang bila. So, kalau kita tidak merancang sekarang, tidak membuat pengurusan sekarang, kita kena terus bekerja untuk company, bekerja untuk syarikat, business untuk business to survive. Tetapi di belakang kita sendiri secara peribadi susah nak survive. Okay? Jadilah usahawan yang bersedia dan bijak, tuan-tuan dan puan. Kita ada banyak fight ini yang kita boleh bina dari awal, dari sekarang, dengan menjadi seorang usahawan yang bersedia dan bijak dalam mengurus kewangan peribadi selain daripada itu. Tuan-tuan dan puan, emosi pada kewangan peribadi ni lebih berat berbanding kewangan bisnes sebenarnya. Utamakan juga diri kita, sebab ketenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita datang dari diri kita. Bisnes itu hanyalah entiti, adalah alat untuk kita mencari rezeki dan berkembang. Jadi kita kena elakkan daripada tersangkut dan terbenam emosi kita pada diri kita sendiri. Elak awal-awal daripada tersangkut, dan kita kena membahagiakan diri kita dengan sifat peribadi kita. Urus hal-hal peribadi kita, dan juga urus peribadi adalah jalan yang paling selamat untuk meneruskan jalan-jalan yang lain, termasuk jalan-jalan bisnes. Jadi tuan-tuan dan puan, Dr. Fakrul, sahabat-sahabat, terima kasih kerana sudi mendengar saya pada pagi ini, pada hari ini. Saya ucapkan selamat meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada Dr. Fakrul.